Ada satu benda yang agak menarik saya apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa bermula Januari ini gaji menteri dikurangkan kepada 20%. Ini yang kita mahu, saudara. Artinya pak-pak menteri kita memahami derita rakyat. Mereka juga harus menyantuni persoalan-persoalan rakyat ini. Kalau berjaya, barulah berhak untuk mendapat gaji penuh. Tapi sekarang ini gaji menteri, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dikurangkan kepada 20%. Kalau gaji menteri itu 20,000, bermakna 4,000 dipotong. Kita mengharapkan agar pemotongan gaji itu dimasukkanlah dalam tabung, Pak Syekh. Supaya tabung ini tabung derita rakyat. Itu cadangan saya. Terpulanglah. Kalau peruntukan itu ada untuk emolument seorang menteri, masukkanlah dalam tabung. Kalau ada 28 orang menteri, kalau dah potong sampai 4,000 ataupun 3,000, adalah lebih kurang dalam 3 kali 6, 180,000 sebulan. Setahun, juta lebih, bolehlah digunakan untuk membantu rakyat-rakyat yang terkesan teruk, saudara. Kemudian, satu perkara, ini dulu dia orang bising. Sekarang ini sekali lagi, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bermula 1 Januari ini, maka cabutan khas loteri ataupun perjudian dikurangkan daripada 22 kali kepada 8 kali sahaja. Ini sebab kita adalah negara kita ialah negara Islam, adalah negara persekutuan, dan juga untuk mengurangkan ini percaturan ataupun kegemaran orang suka berjudi. Bak kata Buya Hamka, saudara, judi itu, saudara, bila kita menang, ketagihan. Bila kita kalah, penyesalan. Jadi jangan sampai menyesal, elakkan perjudian tersebut. Cuma sesuatu benda yang agak bagi saya lah, bila beliau membayangkan dalam satu sidang medianya, Datuk Seri Anwar Ibrahim membayangkan bahawa katanya dana pilihan raya yang lalu datangnya dari syarikat judi. Sebahagiannya ini yang ditujukan kepada calon-calon daripada Parti Perikatan Nasional, termasuk PAS. Apakah ini benar? Ini perlu disiasat. Kalau benar begitu, kita nak tanyalah lebay-lebay tu. Bagaimana anda selalu bercakap soal judi itu haram, halal sana, halal sini. Takkanlah nak pilihan raya ni gunakan pertukaran daripada syarikat judi. Ini perlu disisihkan. Kementerian Keuangan juga, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, menemui kesalahan dalam pemberian kontrak dari wang peruntukan 600 bilion ringgit yang saya selalu sebutkan, iaitu rangsangan ekonomi yang diwujudkan zaman Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, 600 bilion, tapi timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim kata 530 bilion. Soalnya berbilion-bilion, saudara. Dan Kementerian Keuangan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau dah sebulan ada seminggu lebih berada di pejabatnya, dan beliau menyatakan bahawa terdapat beberapa kesalahan dalam pemberian kontrak. Ini akan saya ulas dalam bila kita masuk segmen berhubung dengan isu 600 bilion. Secara SS Service, bebaskan bosku. Sabar dulu, saudara. Sabar. Perjalanan pemimpinan kerajaan sedang berjalan. Saya nampak gayanya adalah memberi impian, adalah ditangani tentang derita rakyat. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan kerajaan pimpinannya, kerajaan perpaduan ini tidak akan mengizinkan lagi pembolotan kekayaan negara bagi tokoh-tokoh politik. Ini yang kita nak dengar. Sebab selama hari ini kita tengok saja pemimpin kaya-raya, rakyat hidup menderita. Alhamdulillah, saya cukup bangga bila dengar kenyataan seperti itu. Tapi hendaklah dikota setiap apa yang dilafazkan. Kita tak mahu kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ini kita tak mahu. Dan paling penting, ini untuk warga Sabah dan Sarawak, bahawa tuntutan mereka berhubung dengan perjanjian MA63 yang saya dah sebut 2-3 malam dulu, sebulan dulu, setahun dulu, tentang keadilan kepada warga Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tempoh selama 1 bulan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri
Datuk Fadilah untuk melangsaikan permasalahan ini satu persatu. Ini bagi saya berita baik untuk warga Sabah dan Sarawak. Artinya, kerajaan hari ini amat prihatin dengan apa yang disuarakan oleh rakyat, saudara. Agak memeranjatkan kita, rupa-rupanya, saudara, orang yang bising nakkan jawatan dia semua, iaitu Datuk Seri Shahidan Kassim. Dia rupanya mendapat lesen mengimport beras. Dan lesen itu akhirnya dijual kepada Tan Sri Al-Bukhari, Syed Mokhtar, dengan nilai 400 juta. Ya Rabbi, banyak tu, saudara. Jadi sebab itu, kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan barisan kabinet yang lain telah pun mengambil ketetapan. Mereka telah pun memberi prasyarat kepada Tan Sri Syed Mokhtar yang pada asalnya bersetuju untuk mengeluarkan dana untuk membantu petani-petani. Dan kali ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap tahun daripada hasil keuntungan Tan Sri Syed Mokhtar mengimport beras, maka sejumlah 30 ke 50 juta setahun hendaklah dimasukkan ke dalam tabung bagi membantu warga petani. Saya rasa ini satu benda yang wajar. Yang kaya, pulangkanlah kekayaan itu kepada rakyat. Barulah kita menangani derita rakyat. Dan kalau boleh kita minta, kita menuntut supaya harga beras ini dikaji semula. Tidaklah terus melambung naik. Saya rasa mungkin boleh dibuat. Tapi kalau tengok dengar tadi, saudagar Cina, siapa nama tak tahu, dia dapat 800 juta untuk Syed Mokhtar membeli lesen tersebut. Bersama juga dengan Datuk Seri Shahidan Kassim, 400 juta. Retinya untuk membeli 2 lesen ini, permit pengimportan ini, Syed Mokhtar terpaksa mengeluarkan belanja 1.2 bilion. Termasuklah perniagaannya. Jadi sebab itu gamak-gamaknya lah, maka harga beras itu seolah-olah sukar untuk dikawal, diturunkan, kerana ini menyangkut soal-soal return of investment, pengulangan daripada pelaburannya. Kita mengharapkan bahawa selepas ini harga beras dapat diturunkan. Dan esok Abang Mat agak lucu sikit. Besok Abang Mat akan mengumumkan senarai harga telur di pasaran. Sebab Abang Mat dah bercakap, kerajaan dulu tak ada telur. Tak ada telur tu maksudnya tidak ada bekalan telur. Ya, saudara? Jadi besok kabarnya, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, Abang Mat Sabu akan mengumumkan senarai harga barangan dan juga tuntunlah tentu sekali, iaitu harga telur. Di samping itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi yang diberi tugas sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Pembangunan Wilayah, beliau diberi tanggungjawab untuk menggalas tugas sebagai pengurusi jawatan kuasa pengurusan banjir negara. Ya, semacam saya katakan tadi, 2 hari lagi mungkin berlaku ribut, mungkin berlaku hujan dan mungkin berlaku banjir. Maka Datuk Seri Zahid Hamidi, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi akan memikul tugas untuk membantu setiap warga yang terkesan. Tanganilah rakyat yang tentunya terjebak dalam permasalahan, saudara. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa siasatan polis terhadap pemimpin politik yang melontarkan isu sentimen agama dan perkauman, ini bukan arahan dari kerajaannya. Jadi sebab itu saya katakan, tangan yang mencincang, maka bahulah yang memikul. Untuk itu kerajaan, kata Seri Anwar Ibrahim, mengulangi hasratnya, impiannya untuk meneruskan setiap perancangan yang baik. Kalau kerajaan-kerajaan dahulu ada juga perancangan yang baik. Jangan kita kata tak ada yang baik langsung, saudara. Kalau tak baik langsung, negara dah bankrupt, dah muflis dah kita. Tetapi ada perancangan-perancangan yang baik akan diteruskan. Itulah antara 11 perkara yang diumumkan sebagai hari pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat kabinet yang dianggotai sepenuhnya kecuali Tengku Zafrul yang dikabarkan berada di Qatar. Di Qatar ke di Dubai? Mungkin ada misi negara, terpulanglah. Tapi bagaimanapun, nampak-nampak gayanya saya lihat menteri-menteri keluar saja daripada bilik mesyuarat, mereka bersemangat bersungguh-sungguh
untuk menangani derita rakyat. Teruskanlah, Ya Muhammad. Teruskan. Rakyat menanti dengan penuh harapan santunan, sentuhan anda sebagai bapa-bapa menteri. Jangan dideritakan kami lagi. Dan saya seronok. Kalau menteri pun dah kurang gajinya, tentulah mereka juga dapat merasai keprihatinan terhadap untung nasib warga saya.